بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. حديث صحيح رواية إمام مسلم. Kata Nabi SAW, tuftahul abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis. Yang bermaksud dibukanya pintu-pintu syurga, yakni pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Maknanya Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga khususnya pada hari Khamis dan pada hari Isnin. Apa maksudnya? Kalau kita tengok dalam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, apabila menyebut tentang Allah membuka pintu syurga khususnya pada hari Isnin dan pada hari Khamis, ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun amalan kita ini dibentang secara terperinci oleh malaikat kepada Allah yang Azza wa Jalla. Bukan bermaksud hari lain tu Allah tutup keampunan. Bukan bermaksud Allah tutup syurga tu hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu. Bukan, jangan faham macam tu. Sebab tu Mulla Ali Qari dalam Tuhfatul Ahwazi, dia menyebut dalam hal yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan tertentu khususnya pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apabila membahaskan hadis ini, Imam Ghazali beritahu kepada kita bahawa dalam masa satu minggu, hari Isnin, hari Khamis dan hari Jumaat, ia mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu untuk kita memperbanyakkan amalan ibadat khususnya pada hari tersebut. Kerana ada nas yang menyebut secara khusus berkaitan dengan hari-hari tersebut. Tuftahu abwabul jannah yawmul itsnain wa yawmul khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku bihi syai'an. Ya, Allah buka pintu syurga hari Isnin dan Khamis, maka semua hamba yang tidak menyengutu Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa mereka oleh Allah yang Azza wa Jalla. Maknanya, siapa yang tidak mensyirikkan Allah, dia mohon taubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, Allah akan ampun dosa dia. Syarat, la yushriku bihi syai'a. Jangan mensyirikkan Allah. Itu syarat pertama. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kemudian kecuali mereka di antara saudara-saudara mereka yang terjadi permusuhan di antara mereka pun Allah tidak mengampuni dosa mereka lagi. Syarat yang kedua, siapa yang duk gaduh dan dia tidak cuba untuk memperbaiki hubungan dia, kata Nabi SAW, fayuqal anziru hazaini hatta yastaliha. Ya, kata Allah SWT, tangguhlah
pengampunan terhadap kedua orang itu hingga mereka berdua berdamai kembali. Allah tangguh pengampunan Allah kepada mereka yang duk gaduh, dan di antara dua ni dia tak cuba untuk baiki. Tentuan berlaku dalam hidup kita. Hidup kita ni kalau tak bergaduh dengan orang, tak nama kehidupan. Biasalah bergaduh sikit-sikit. Tapi yang bagusnya ialah bila bergaduh tu dia baiki balik. Dia cuba balik untuk bina hubungan. Dia yang mula dulu, bukan tunggu orang lain. Kadang-kadang dia tunggu orang, dia kata hang yang salah, patut hang kena mula dulu. Islam ajak kat kita, tak apa. Hang salah ke, aku betul ke, siapa salah ke, tak apa. Aku mula dulu untuk bina balik hubungan silaturahim ni. Pasal apa? Ni hadis riwayat Imam Muslim ni. Ia akan menjadi satu batu penghalang kepada kita untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bainahu wa baina akhihi syahna. Dia dengan sahabat dia dengan kawan dia bergaduh tapi tak berkesudahan. Tak berteguk siapa, tak bagi salam. Dalam satu pejabat bergaduh. Dalam satu pejabat bergaduh. Nak masuk dalam pintu tu, tengok-tengok ada orang tu. Tak bagi salam tu. Tak bagi salam. Ini realiti. Pasal apa? Bagi salam. Duduk bergaduh dengan dia. Tak bagi salam. Kita awal-awal nak bagi melembutkan, orang kata apa, tali pergeseran itu, tajam pergeseran tu, kita mula bagi salam tu. Mula bagi salam dia akan datang bibit-bibit keharmonian tu. Dia kata, dia bagi salam tak apa, maknanya dia mau balik nak kawan dengan tu. Nabi SAW, "Aghiru hadzain hatta yastaliha." Ya, kata Nabi, tangguhlah pengampunan terhadap kedua orang ini hinggalah mereka berdua berdamai kembali. Tuan-tuan sekalian, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Apa pengajar ringkas daripada hadis ini? Pertama, Nabi nak ajak kepada kita, kalau kita ni bertelagah sesama kita, janganlah sampai lama kita tak bertegur. Jangan sampai lama, bertahun-tahun kita tak bertegur sabar, tak bagi salam dan sebagainya. Jangan. Bina balik hubungan. Pertama. Yang kedua, Nabi nak didik kita supaya orang Islam ni sifat pemaaf. Maaf ni memang susah, tapi macam ni Nabi ajar. Jadi orang yang sifat pemaaf. Benda sikit-sikit, benda boleh bawa bincang, pasal hang cari gaduh sampai lama. Pejam mata, bismillah, maafkan. Kerana ini fadilat besar dalam agama. Mudah-mudahan mukadimah hadis riwayat Imam Muslim itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ni kita meneruskan tajuk pada muka surat 182, iaitu membicarakan tentang bagaimana tipu muslihat iblis terhadap para penasihat ataupun penutur kisah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai para qusah. Jadi orang yang suka bagi nasihat ke orang ni, ada ataupun tidak iblis dan syaitan cuba untuk menjatuhkan ataupun muslihat mereka ni supaya mereka terjatuh dan tergelincir dalam belasan yang benar. Ada cara iblis ni nak bagi rosak orang yang suka duk bagi nasihat ni. Kata ustaz, hak suka bagi nasihat pun kena dengan iblis. Dia tak terlepas tuan-tuan. Sebab tu pada pertemuan lepas kita sudah bahas para fuqaha, ahli alim dalam bidang fiqh. Pakar saya nak belok tentang qaul dalam mazhab masing-masing. Dalam mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiah dan sebagainya, maka alim daqiq dalam bab tersebut, namun tak terlepas daripada belitan-belitan syaitan. Orang alim pun kena. Baik, pagi ni tuan-tuan kita nak tengok macam mana tipu daya iblis terhadap orang yang suka bagi nasihat ni. Baik, para penasihat pada zaman dahulu juga berstatus ulama dan fuqaha. Ibnu Jauzi sebut pada zaman dia. Ya, sebut pada zaman dia. Maknanya penasihat-penasihat pemerintah pada zaman dulu, ya,
penasihat pemerintah pada zaman itu, ya, mereka ni bukan sekadar orang yang suka bagi nasihat, bahkan mereka juga ahli fiqh dan mereka juga ulama. Ni penasihat pemerintah ni. Nah, khalifah pada zaman dulu sekitar 4 tahun 500 tahun hijrah begitu, depa panggil orang hak boleh bagi nasihat kat depa. Penasihat tu di kalangan ulama. Sebab tu hubungan di antara al-ulama wal umara itu perlu digerakkan. Tak boleh ulama, tak boleh umara atau pemerintah hanya sekadar berjalan ikut cara fikirnya sahaja tanpa dipandu oleh para ulama, kerana kita tahu al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi. Tak ada dah lain. Ulama jadi benteng para anbiya alaihi salam. Baik. Pada zaman Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, penasihatnya itu di kalangan para fuqaha dan di kalangan para ulama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mendatangi majlis Ubay bin Umar. Tadinya Umar bin Abdul Aziz juga biasa mendatangi majlis seorang penutur kisah. Maknanya penasihat itu hal yang lain. Tetapi dalam zaman Umar bin Abdul Aziz, sewaktu dia menjadi khalifah satu ketika dahulu, Umar bin Abdul Aziz, ya, dia menghadiri beberapa kuliah ataupun beberapa majlis, yang majlis tu depa panggil orang yang suka bagi nasihat ni. Bukan ulama, tapi suka bagi panggil penceramah ataupun kita katakan bahawa orang yang suka bagi nasihat. Orang pergi pemberi tazkirah. Depa jemput. Umar bin Abdul Aziz dia pemimpin pada waktu itu. Dia pemimpin, dia tokoh. Dan kita tengok pemimpin macam ni pun, walaupun dia seorang khalifah yang besar, pemimpin utama dalam Islam, dia masih lagi berteleku dan masih mau dengar nasihat. Ini yang kita nak kena cari, pemimpin yang suka mendengar nasihat daripada orang. Dia suka mendengar teguran-teguran ataupun nasihat. Ini penting. Pemimpin yang begini, bukannya pemimpin yang semua nak dengar arahan daripada dia saja. Orang bawah dia tak mau dengar. Itu tidak betul. Umar bin Abdul Aziz ini sebagai satu contoh. Dia duduk betul-betul duduk bawah, tak dengar apa yang boleh ambil mutiara-mutiara ilmu daripada penutur kisah ini. Baik. Kemudian, tapi lama kelamaan dia mula jarang mendatanginya. Ini Umar bin Abdul Aziz ni. Dia suka pergi kuliah-kuliah ilmu. Dia suka pergi kuliah-kuliah yang ada tazkirah, ada nilai tazkirah di dalam tu. Tapi orang tengok kelakuan Umar bin Abdul Aziz, dia sudah jarang pergi dah. Dulu kerap, tapi bila lama kelamaan duk nampak dia jarang pergi dah. Majlis-majlis yang mereka panggil al-ahli qissah ataupun qissah, ahli-ahli yang suka bagi nasihat ni, dia jarang pergi dah. Kita tengok pasal apa dia jarang pergi. Kemudian yang biasa mendatanginya adalah orang-orang yang jahil. Rupanya depa silap pergi panggil. Depa panggil tak tahulah penceramah ke, ustaz ke, apa ke, hak suka bagi nasihat ni sampai orang menangis, sampai orang teriak, sampai bertentangan dengan nas agama. Ni dah cerita dia ni. Sampai Umar bin Abdul Aziz pun, dia bukan orang biasa. Dia khalifah. Khalifah zaman dulu, tuan-tuan, pemimpin zaman dulu, dia juga seorang yang alim. Dia tahu berkaitan Al-Quran, dia tahu berkaitan hadis Nabi SAW. Dia dapat membedakan di antara yang betul dan yang salah. Bila duk pasang tengok, nampak macam tak apa nak betul ni. Hak kawan cerita, bukan dia pergi telan semua. Umar bin Abdul Aziz, dia dengar, dia kata maklumat ni tak betul. Orang tengok dia jarang dah hadapi. Pasal apa? Sebab yang orang panggil untuk bagi menutur kisah itu ialah di kalangan orang yang jahil. Ni Ibn Jauzi sebut dalam kitab ni. Sementara orang-orang yang terpandang tidak banyak yang datang. Banyak orang alim tak duduk pun dalam majlis itu. Ya, orang yang ada ilmu tak duduk pun dalam majlis itu. Yang duduk hanyalah orang-orang disebut ni adalah orang awam, orang yang tidak ada ilmu, orang jahil. Dia dengar, dia terima. Dengar semua cerita mak apa pun ambil. Ni Imam Ibn Jauzi sebut,
Akhirnya para penutur kisah ini menjadi tumpuan perhatian orang-orang awam dan para wanita. Wanita ni dia mau hak teriak-teriak, kan? Ataupun kita kata bahawa orang awam yang dia tidak serius dalam menuntut ilmu, dia mudah terima. Ramai, orang ni ramai. Tapi yang alim, orang yang alim, dia dapat membeza. Ini tak betul, ucapan ni tak betul, salah. Sehingga kan orang ini diangkat menjadi tempat yang tinggi dalam masyarakat. Ni Imam Ibn Jauzi habaq pada zaman dia. Mereka lebih suka mendengarkan kisah-kisah yang biasa menarik minat orang-orang jahil. Dia suka bagi berkeluar cerita-cerita yang bagi orang awam ni seronok. Yalah, sekali kita akan tengok apa dawabit dia. Bukan tak boleh nak cerita langsung, bukan. Tapi ada syarat, ada dawabit, disiplin, qawaidul ilm yang perlu untuk kita hadapi dah. Bukan ambil cerita tepi jalan apa semua tak tahu mai ke mana, yang tidak ada asas, kemudian cerita kepada awam, orang awam pun percaya. Lepas tu letakkan tempat yang kedudukan istimewa kepada orang yang begini. Ibn Jauzi sebut dalam hal ini. Akhirnya dalam kisah-kisah yang disampaikan ini terselip berbagai macam-macam kisah. Dia suka bagi tazkirah, ataupun dia suka bagi dia reka cerita bagi orang teriak, bagi orang sedih, bagi orang menangis. Dia ambillah cerita mana dia reka lah cerita apa tu sampai bertentangan dengan nas agama. Ibn Jauzi sebut, kami sudah membukukan bencana ini dalam Qussah wal Mudzakirin. Kami sebutkan sebahagian di antaranya di sini. Mana Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, beliau mengumpulkan satu kitab, nama kitab tu Al-Qussah, menghimpunkan cerita-cerita yang direka oleh para ahli Qussah pada zaman itu. Dihimpun. Dihimpun tu bukan bermaksud suruh kita maknanya guna kisah tu untuk cerita balik, bukan. Untuk kita berhati-hati kisah-kisah yang tak betul ni, yang bercanggah dengan nas agama, yang bercanggah dengan Al-Quran. Begitu juga kitab-kitab yang dihimpunkan hadis-hadis yang maudhu', bukan bermaksud untuk kita ambil kitab hadis itu untuk cerita kepada masyarakat, bukan. Itu untuk kita berhati-hati supaya jangan kita nukilkan hal itu. Begitu juga Al-Imam Ibn Jauzi sebut hal ini. Baik, sebahagian penutur kisah itu ada yang lebih banyak merujuk kepada hadis-hadis yang dhaif tentang targhib dan tarhib. Baik, di sini saya kena perinci sedikit. Ada pun hadis-hadis yang dhaif kita sebut di sini. Kita melihat kepada perbahasan seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani apabila menyebut tentang bagaimana kita kaifa nata'amul, bagaimana kita berinteraksi dengan hadis yang dhaif, khususnya dalam bab fadail ataupun at-targhib wa tarhib. Hadis-hadis yang melibatkan ancaman dan juga kelebihan. Boleh ataupun tidak? Kata ulama, ini disebut oleh Al-Hafiz Ibn Asqalani dan selainnya, iaitu boleh namun dengan syarat. Bukan boleh saja dah. Ada orang dia berundang-undang, tak apa, bukan semua hadis dhaif tak dhaif. Memang. Tapi ada syarat. Syarat ni disiplin. Qawaidul ilm ada syaratnya. Syaratnya ia tidak bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Ataupun syaratnya iaitu ia tidak bercanggah dengan usul-usul agama. Dan ia hanyalah menempel dalam nas yang lebih sarih. Dia hanya menempel saja. Dia tak boleh duduk seketui macam tu saja, tak boleh. Ini qawaidul ilm. Dan juga ia bukan membahaskan tentang bab fiqh dan juga dalam bab akidah. Ini sebab-sebab Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, Al-Imam Bukhari dalam sahihnya disebut hal yang sama. Bab akidah, bab fiqh tidak boleh kompromi, kerana ia berdiri di atas nas yang jelas. Baik. Adapun Al-Imam Ibn Jauzi dalam hal ini banyak penggesah ataupun pencerita ni hak suka duk cerita sampai orang teriak ni, dia ambil hadis-hadis yang dhaif. Dhaif ini merujuk kepada dhaif yang sangat dhaif, syadidud dhaif, bukan dhaif ringan lah. Dhaif ringan ni boleh bincang lagi. Kalau banyak riwayat dia boleh nak jadi hadis hasan li ghairi. Tapi di sini adalah merujuk kepada syadidud dhaif, dhaif yang sangat-sangat lemah.
Yang kita tak boleh buat bincang dah, nak buat lagu mana dah. Dia ambil lah cerita riwayat-riwayat hal ini. Dan yang paling bermasalah, dia ambil hadis yang maudhu', yang palsu, yang direka oleh perawi-perawi hadis. Ni sebut oleh Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih. Lepas tu orang pun dengar lah seronoknya ustaz ni cerita, seronoknya pengisah ni cerita. Rupanya cerita palsu. Jangan. Sebab Islam ini dibina di atas kebenaran. Islam ini dibina di atas ilmu. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya ingat dulu masa kuliah hadis, khususnya dalam bab ilmu ruwahul hadis. Ya, ada seorang doktor dia cerita, ya, berkaitan dengan dulu pemerintah kita satu ketika dahulu, khalifah kita memang seorang yang alim. Dia alim, dia hafaz hadis. Dia alim, dia belajar ilmu ad-riwayah dan ad-dirayah. Dia alim. Khalifah dulu memang alim. Satu hari dia panggil maknanya orang-orang kita katakan bahawa penasihat, kita katakan bahawa orang-orang bawahan dia, ya, mai masuk di pejabat ni ataupun di ruangan istana ataupun kita katakan bahawa di ruang istirahatnya. Maka khalifah ini dia belah burung. Dia belah burung, dia suka kepada burung. Ini disebut dalam kisah yang sahih, ya. Dia belah burung, khalifah ni belah burung. Kemudian hak laki ni punyalah dia nak jack. Bahasa kita dia nak jack. Dia nak up. Dia nak jack, dia nak angkat pemerintah. Dia reka hadis khususnya orang hak suka belah burung. La ilaha illallah. Dia nak angkat pemerintah. Dia tak tahu hadis tentang itu. Dia reka hadis tentang orang yang suka belah burung. Apa ni sebut ni? Dia silap orang. Dia ingat khalifah tu tak reti. Dia ingat khalifah tu tak ada ilmu. Dia kata, hari ni juga hang keluar daripada istana tu. Pasal apa? Dia orang alim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang itu alim. Hari ini aku masih hidup. Hang mereka hadis di atas nama Nabi SAW. Keluar hang daripada istana ini. Tegas. Jangan mereka. Begitu juga saya pernah kongsi dalam beberapa masjid. Ada orang yang dia reka, ya, kelebihan minum air kopi. Ya, kelebihan air kopi itu kan dia reka. Hadis dia reka. Bila kita cek balik perawi tersebut, rupanya dia saudagar kopi rupanya. Dia nak bagi perniagaan, ya, produk dia apa panggil apa? Hebat, maju. Dia reka satu hadis khas tentang kelebihan kopi. La ilaha illallah. Ini bukan saya reka, tuan-tuan, ada dalam kitab bahas. Waktu baru ni ada kawan-kawan kita yang pergi ke Ma'rad Kutub di Mesir. Oi, kalau saya ada duit memang saya pergi, tuan-tuan. Ma'rad Kutub di Mesir. Menghimpun khazanah ilmu di sana. Ada satu kitab yang dia propose. Tak ada duit nak beli, tapi dia propose himpunan kelebihan kopi, satu lagi rokok, ad-dukhan. Ya, kelebihan dia menghimpunkan kalam-kalam syair apa sebuah ini, kelebihan kopi dan juga ad-dukhan, rokok. La ilaha illallah. Hak suka isap rokok, dia suka buku tu. Ya kan? Hak suka isap rokok, dia suka buku, dia beli, ya. Dia tengok pasal. Kan? Dan juga kelebihan kopi. Tapi nak kata bahawa bukan bermaksud tak boleh minum kopi. Memang boleh, kita pun peminat kopi. Tapi janganlah sandarkan kepada benda yang tidak ada asas. Baik, tuan-tuan sekalian. Kita pada pagi subuh ni, tuan-tuan, sebahagian penonton maka mengambil hadis-hadis yang dhaif dalam bab targhib wa tarhib, yakni merujuk kepada dhaif yang berat. Lalu iblis memperdayakan mereka hingga mereka berkata, kami bermaksud menganjurkan manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Nampak? Iblis ni cerdik. Dia kata, hang cakap benda untuk bagi mereka menangis. Hang cakap benda yang bagi mereka sedap. Bukan hang buat benda yang, ajak benda yang maknanya cerita bagi mereka jauh daripada agama. Hang nak tarik mereka ni dekat dengan agama. Tak apalah cerita bohong pun. La ilaha illallah.
Sebab tu saya ulang sekali lagi bahawa Islam ini dibina di atas ilmu. Islam ini dibina di atas kebenaran. Kalau dibina dalam hal ini rapuh. Ya, ini jelas merupakan pelanggaran terhadap syarak, kata Ibnu Jauzi. Jelas. Sebab itu di samping perbuatan ini masih jauh dari sempurna, mereka juga melalaikan sabda Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang sesiapa yang mendusta terhadap diriku secara sengaja. Tak sengaja tu satu hal lah. Kan? Mungkin keterbatasan. Kalau tak sengaja tu tak apalah, tapi kalau orang tegur tu kena tarik balik. Tapi kalau hal ini dia tahu benda ni hakikah sendiri, dia bersandar kepada Nabi SAW. "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Tempat yang paling berhak sekali untuk kamu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Berat ni. Bukan biasa. Sebab tu para ulama apabila menyebut tentang dawabit, ya, dawabit hikayatul qissah fil mau'izah. Apa syarat-syarat ataupun dawabit orang yang bila dia nak bagi tazkirah, bila dia nak bagi kisah, dia nak cerita bagi orang teriak, bagi orang sedih, bagi orang sedar, apa syaratnya? Para ulama membahaskan tentang yang pertama iaitu awalan alla takuna al-qissatul makdzubah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam liqawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila penutur kisah itu dia bercakap dia berbohong, hendaklah kita berhati-hati dalam hari. Maknanya jangan kita berbohong walaupun kita ni nak bagi cerita kesedaran kepada orang yang mendengar. Jangan. Cakap benda elok, cakap benda betul. Kerana Islam ni ada sandarannya. Ya, Nabi sebut hadis riwayat Imam Muslim, man haddatha anni bi hadis. Siapa yang bercakap berkaitan dengan aku lalu dia berbohong, maka fawa ahadu kadhibain, maka kita perhati bahawa dia ni seorang yang reka cerita, kaki pembohong dan sebagainya. Jangan kita dengar ucapan dia. Pertama. Yang kedua iaitu alla takuna qissah tatamaddanan fitnata 'ala al-'ammah, iaitu penutur kisah itu janganlah bila dia cerita, dia bawa cerita-cerita hak pening ni, hak merapu ni, sampai membawa fitnah kepada orang awam. Ni dia cerita dia tak bagi seronok orang dengar ya. Nak bagi orang seronok orang dengar, nak bagi seronok dan sebagainya apa semua, kan? Sampai kisah dia tu menimbulkan fitnah kepada masyarakat itu. Jangan. Sebab tu ada satu kitab khas apabila membahaskan tentang Dawabidul Ahkam yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Mesir, ya, dan ditakdim oleh Al-Ustaz Dr. Syekh Ali Jum'ah hafizullah ta'ala. Ya, dalam kitab tersebut membahaskan tentang betapa pentingnya sesuatu hukum. Ini dalam bab hukum, apatah lagi kisah. Dalam bab hukum hendaklah melihat kepada uruf ataupun kemaslahatan masyarakat setempat itu. Janganlah berkeluarkan fatwa sampai menyebabkan masyarakat kita ni bergaduh, bercanggah dan sebagainya. Jangan. Agama tak ada macam tu. Nah, kedua. Yang ketiga kata ulama, di antara dhabit yang lain iaitu ats-tsalitsan alla takhalafu dalalatul Quran wa sunnah wal ijma' lianna ma khalafu al-haqq wal fabatil. Iaitu kisah-kisah ataupun cerita-cerita tazkirah apa-apa pun yang nak bagi orang sedar, yang nak bagi orang teriak, nak bagi orang sedih dan sebagainya, janganlah sampai tukhalifud dalalah. Jangan sampai bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah, yakni hadis, dan bercanggah dengan ijma' ulama. Jangan. Bercanggah jangan dengan tiga benda ni, ya, seolah-olah dia bercanggah dengan khaliful haqq wal batil. Fabatil. Itu bercanggah dengan kebenaran. Ya, bercanggah dengan kebenaran. Ya. Ya. Kemudian
Ada juga dawabit para ulama menyebut bahawa janganlah penutur kisah tashtamilu ala qadah fil i'tiqad ahli sunnah min ghulu ya wa tazayyun lisyirik. Janganlah sampai ghulu ni makna ekstrim. Jangan, kita sederhana. Agama Islam ni dia sederhana, mutawazin, wasatiyah, ya, yang sederhana. Ya, maknanya jangan sampai ghulu, ya, sampai membawa kita kepada kesyirikan. Ini sebut oleh para ulama. Jangan kita nak bagi orang sedih, nak bagi orang teriak, nak bagi orang ni baiki diri dan sebagainya, nak bagi orang sedang. Ya, itu di antara salah satu segmen dalam agama. Itu salah satu sudut dalam agama yang perlu untuk kita ambil berat. Ya, memang tidak menafikan, tapi ada syarat seperti mana kita sebut hal ini. Dulu saya pernah dengar. Saya terdengar dengan telinga saya sendiri. Ya, Gunung Cerai. Gunung Cerai. Gunung Cerai, tuan-tuan, tempat ketiga paling hot. Orang duk bertapa kat situ. Tempat tiga paling hot di Gunung Cerai. Dan juga di situ saya dengar sendiri. Dia kata, ustaz, kalau ustaz sampai tahap dia, ustaz boleh masuk dekat Gunung Cerai, keluar kat Indonesia. Saya kata, hang kemas juga. Pasal apa? Kalau betul jadi lagu ni, Asia, Mas, memang tak laku. Masuk kat Gunung Cerai, keluar kat Indonesia. Tak payah duk beli tiket kapal terbang dah. Islam bukan begitu. Islam ini berinteraksi dengan ilmu. Muslimin, muslimat yang dirahmati, bolehlah benar. Tapi kita hal ini, apabila ia bercanggah dengan nas, dalil-dalil yang saleh dan sebagainya, kerana ini perlu berhati-hati supaya kita beramal dan berinteraksi dengan agama di atas ilmu pengetahuan. Ini saya hanya nukilkan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab ni, iaitu bagaimana tipu muslihat iblis terhadap para qusah, yakni orang yang pemberi nasihat dan juga penutur kisah. Hati-hati. Ya, bukan bermaksud kita ni perlu prejudis kepada asatizah, jangan, bukan macam tu. Cuma kita ni kena sensitif terhadap agama kita, untuk kita beramal, untuk kita hati penginginan Islam yang tiap hari kita berdoa kepada Allah. Hendaklah kita berdiri di atas ilmu pengetahuan. Islam ajak kita lama dah supaya kita berilmu dan hal ini, supaya kita ambil perhatian, supaya kita ni tak tergelincir daripada landasan yang ulama yang muktabar susunkan kepada kita. Pegang sungguh-sungguh hak ni, kitabullah sunnatun Nabi SAW, maka kita tidak akan terpesong dan sesat untuk selama-lamanya. Tuan-tuan sekalian, saya cakap tu dulu, banyaklah cerita-cerita ni, hampir ada beberapa muka surat Imam Ibn Jauzi dia membawa bagaimana pengisah ataupun penutur kisah ini dia reka cerita untuk bagi orang sedar sebenarnya ia membawa saya batin. Ala kulli hal, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bawa sikit lagi perbahasan dalam hal ini. Kemudian kita masuk pada tajuk yang baru, iaitu bagaimana tipu muslihat iblis terhadap ahli bahasa, yakni ahli sastra. Ini semua orang alim kena. Tok guru pun kena. Fuqaha, ahli hadis, ahli sastra, ahli kuat, ahli bahasa Arab ataupun orang ahli sastra pun tak terlepas daripada tipu daya iblis. Jadi tajuk kita ni dalam siri kedua, ketiga, keempat ni semua berkisar tentang orang yang ada ilmu. Tapi tajuk yang mungkin pada siri akan datang, pada bab yang ketujuh, kita akan masuk pada muka surat 195, bagaimana tipu daya iblis terhadap pemerintah. Pemerintah pun kena. Hak ada jawatan, hak ada kedudukan dalam masyarakat pun tak terlepas daripada tipu daya iblis, supaya kita ni sebenarnya tergelincir daripada landasan sebenar. Apa pengajarannya? Supaya kita boleh ambil hal ini menjadi ibrah untuk kehidupan kita yang masih berbaki ini. Takat itu dulu. Qul hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.